Assalamualaikum guys, salam sejahtera buat semua sahabat aku yang tengah menonton video aku ni. So hari ni aku just nak share korang lah. So sebelum apa, bagi korang yang first time tengok YouTube channel aku ni, so korang boleh like, komen dan subscribe untuk dapatkan info-info hantaran dan selanjutnya. Okay. So hari ni hari Rabu, aku dah settle semua kerja aku siang tadi, and then aku pun tak ada apa nak buat. Alright. Klien pun aku dah update, dengan few pihak pun aku dah update, lawyer, banker. So aku dah tak ada buat apa. So aku nak buat sikit konten lah. Alright. So hari ni aku nak share perbezaan antara rumah subsale dan undercon. Sebelum tu korang kena tahulah, alright, apakah itu rumah subsale? Rumah subsale adalah iaitu rumah second hand yang pernah diduduki oleh penghuni. Okay. So bermakna rumah tu rumah yang pernah ada pemilik lah. Okay. And then rumah undercon pula. Rumah undercon adalah rumah baru yang sedang dibina ataupun yang sudah siap, yang belum pernah berpenghuni. Okay. Itu secara simple lah, ringkasan definisi antara dua perumahan, iaitu subsale dan undercon. Mostly setiap orang dia ada dia punya pilihan rumah masing-masing lah. Ada yang suka dengan rumah undercon dan ada yang suka lebih kepada rumah subsale. Okay. Sebab rumah undercon memang kita sedia tahulah, semua yang ada dalam rumah tu adalah baru. Okay. So rumah subsale, semua yang ada dalam rumah tu adalah second hand ataupun interior design tu sendiri adalah second hand. So mostly dua pilihan je tujuan orang nak beli rumah. First kali diorang akan buat untuk investment, dan satu lagi diorang akan buat untuk tinggal. Okay, normally saya akan ceritakan mengenai rumah subsale lah. So rumah subsale ni korang perlu sediakan tunai lah. Mostly korang kena sediakan sebanyak 10%. So 10% tunai ni bermaksud terpulang lah korang, sama ada korang punya saving, simpanan di mana-mana lah. Seperti korang ada simpanan kat tabung haji ke, dekat ASB ke. So korang boleh buat pengeluaran tu untuk membayar muka 10%. So macam korang sedia maklum, yang aku pernah cerita sebelum ni, 10% tu adalah merangkumi 3.18. Yang pertama adalah deposit, iaitu duit muka cengkeram untuk unit yang korang pilih. Dan baki tu adalah 6.82% adalah duit kos-kos yang terlibat, seperti kos-kos legal fees dalam proses jual beli rumah. So kalau harga rumah adalah 300,000, so korang kena sediakan sebanyak 30,000 untuk duit deposit rumah. So macam mana pula kalau korang tak ada 10% deposit tu? Okay, kita ada satu lagi cara jalan. Sama ada korang boleh buat markup loan ataupun buat full loan berdasarkan market value yang ditetapkan oleh pihak bank terhadap rumah tu. Okay. So market value setiap rumah adalah berbeza lah. Market value untuk M-Bank lain, market value untuk RSB lain, market value untuk CIMB lain. So bermaksud setiap loan yang korang buat, korang kena pastikan bank tu dapat menilai hartanah tu setinggi yang boleh lah, supaya korang ada return cashback untuk cover duit 10% itu. So apakah kelebihan rumah subsale ni? Alright. First kali, confirm lah rumah tu adalah, so rumah tu dah siap. So tak ada isu pun maju nak lari ke, ataupun rumah tu tak siap dibina. So make sure apabila korang view rumah tu, pastikan korang perlu tekankan beberapa elemen lah sebelum korang proceed jatuh booking terhadap rumah yang korang nak beli. Mostly biasanya rumah subsale ni mudah saja, especially kalau korang beli rumah medium cost. Dia akan takes about selepas sign SPA, dia akan takes dalam 3 hingga 4 bulan untuk proses pertukaran nama. And then bila dah tukar nama, barulah korang boleh duduk rumah tu. Dan kadang-kadang korang boleh runding dengan owner. Dan advantage-nya rumah subsale ni,
bila korang belum ready nak tinggal kat rumah tu, mungkin korang beli rumah yang agak jauh daripada tempat kerja, sometimes korang perlukan masa untuk pindah lah dekat kawasan tu. So korang boleh sewakan rumah yang korang beli tu. Sebab kadang-kadang kalau rumah undercon, ada certain macam contoh rumah-rumah yang ada sekatan. Contohnya rumah under kerajaan, walaupun undercon, dia tak benarkan kita untuk menjual dalam tempoh-tempoh sebelum tempoh matang lah, biasanya 5 tahun. So korang tak boleh menyewakan ataupun korang jual property tu. Rumah subsale ni mudah saja. So apa yang korang nampak di dalam rumah tu, normally itu yang korang akan dapat lah. So jika ada sebarang kerosakan ataupun sebarang major defect ataupun minor defect, korang boleh berhubung dengan ejen tu untuk korang pastikan sama ada korang dapat property tu dengan keadaan yang sebegitu, ataupun owner perlu repair atau owner perlu perbaiki kerosakan yang sedia ada. So kalau owner tak nak repair kerosakan yang sedia ada dekat rumah tu, bermaksud korang dah bersetuju apa yang ada di depan mata korang, itulah korang akan dapat selepas korang dapat kunci. So pihak lawyer sewaktu sign agreement, dia orang akan nyatakan lah apa yang ada di rumah tu ataupun apa yang telah dipersetujui oleh owner dan pembeli, itulah apa yang korang akan dapat. Okey, mudah saja. Apa yang kita dapat simpulkan untuk rumah subsale ni, paling penting korang kena sediakan 10% deposit untuk membeli rumah ni. Okey, yang kedua, saya akan cerita mengenai rumah undercon lah. Okey, definisi saya dah cerita tadi, iaitu rumah yang belum pernah ada penghuni, rumah yang dalam proses pembinaan, dan rumah yang telah siap yang belum pernah diduduki. Okey, rumah undercon ni yang bestnya, biasanya pemaju akan tawarkan package menarik lah. Biasanya free legal fee, free stamp duty, free SPA, dan apa lagi, semua banyak free. Termasuk valuation report pun free. Kadang-kadang korang boleh dapat cashback ataupun rebate daripada pemaju. Okay, so yang waktu sekarang ni, tahun 2020 hingga tahun 2021 sehingga hujung tahun, pihak kerajaan telah memberikan subsidi kepada bakal pembeli sebanyak 10% daripada harga rumah tu, iaitu diskaun lah. Dan kadang-kadang sometimes ada setengah projek korang tak perlukan kos langsung pun. Contohnya projek-projek yang berada di utara, mostly kebanyakan projek kat sana korang tak perlu booking pun ada. Sometimes memang macam tu. So kalau kat JB ni sendiri, mostly booking korang kena bayar sebanyak 1,000 ataupun 500 lah, paling rendah. Itu yang menariknya rumah undercon. So dari segi kekurangan rumah undercon ni, korang boleh nampak produk belum siap, maksudnya unit belum siap. So korang tak nampak lagi visualize actual unit yang korang akan dapat. Tapi korang jangan risau. Normally bila kita beli rumah undercon ni, kita akan ada warranty lah, biasanya selama 5 tahun. Okay, in case kalau korang lepas beli mungkin ada keretakan, ada minor problem, korang boleh claim lah dengan pihak pemaju untuk perbaiki apa yang kerosakan dah korang dapat. Sebab sometimes dan rumah undercon ni kadang-kadang korang boleh beli selepuk 2 biji. Sebab mostly korang tak perlu keluarkan deposit sebanyak 10%. So kalau korang kelayakan korang cover dengan rumah yang tu, rumah undercon, so korang mampu untuk beli rumah ni. Sebab biasanya pihak pemaju akan offer rebate 10%. Jadi rumah yang pertama korang boleh ambil skim rumah 100% loan, dan rumah kedua korang boleh dapat 90% loan. So kalau rumah pertama korang tak perlu keluarkan apa deposit, and then korang dapat lagi cashback sebanyak 10%, dan second house korang dapat loan 90%. So korang boleh letak 10% tu kepada rumah kedua. Cuma korang kena pastikanlah korang semak betul-betul package yang ditawarkan. Bukan apa kita takut waktu signing nanti tiba-tiba korang diberikan quotation untuk tambahan fees. Make sure korang tanya ejen korang
apakah kos-kos lain yang tersembunyi ataupun ada kos-kos yang perlu korang sediakan selain daripada package-package itu. So rumah undercon ni normally korang kena tunggulah, paling cepat pun kalau rumah tu dah siap normally 3 hingga 4 bulan seperti rumah subsale. Tapi kalau rumah tu belum siap, normally korang kena take dalam 1 hingga 3 tahun lah untuk korang dapatkan property yang korang beli tu. So korang pastikan sebelum korang membeli rumah undercon, korang buat research sendiri terhadap track record pemaju yang korang nak beli tu. Sebab apa, sometimes kita dapat tahu rupanya pemaju tu ada bad record, and then dia boleh menyebabkan chances rumah tu terbengkalai, rumah tu tak dapat diteruskan. Okay, jadi kita perlu pastikan benda-benda tu tak terlibat dengan masalah kita. So apa-apa pun semuanya bergantung kepada penilaian korang sendirilah. Dia tak ada baik dan buruk terhadap rumah subsale ataupun rumah undercon. Dua-dua ada kelebihan masing-masing dan dua-dua ada kekurangan masing-masing. Terpulang dengan bajet korang, terpulang dengan keinginan korang. Kalau bajet korang ada lebih, kalau korang nak ambil subsale pun tak ada masalah. Normally subsale benda dah siap, benda ada depan mata, itu yang korang dapat. Dan rumah undercon yang bagusnya, korang tak perlu keluarkan modal sangat. Cumanya korang tak dapat gambaran sebenar yang rumah tu macam mana korang akan dapat nanti. Okey, aku rasa itu saja yang dapat aku kongsikan hari ni. Just simple sharing. Semoga ini semua menjadi manfaat untuk korang. Kalau korang rasa video ni ada good sharing, korang boleh like, komen dan subscribe untuk dapatkan info-info tanah dan selanjutnya, insyaAllah. Okay guys, itu saja. Terima kasih.